Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda juga. Setiap komen anda amatlah dihargai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Ini adalah satu daripada pembongkaran paling hebat dalam sejarah jenayah di Malaysia. Sila pastikan untuk anda terus mengikuti berita ini sehingga selesai. Baru-baru ini, isu tentang Jolo dan hubungannya dengan bekas peguam negara iaitu Tan Sri Apandi sekali lagi ditimbulkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada 26 Januari 2016 yang lalu, diterbitkan di seluruh media-media masa secara elektronik ataupun secara fizikal bahawa Apandi berkata pada ketika itu dia memegang jawatan sebagai peguam negara. Dia mengesahkan bahawa tiada kesalahan jenayah yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika itu dalam kes SRC yang bernilai 2.6 bilion. Berita ini boleh diperolehi melalui sumber astroawani.com bertarikh 26 Januari 2016 pukul 3.33 pagi yang diterbitkan dengan tajuk "Tiada Kesalahan Jenayah Dilakukan Najib Berhubung Kes SRC 2.6 bilion," kata peguam negara. Apandi berkata dalam kenyataan tersebut tiada apa-apa kesalahan jenayah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkait dengan ketiga-tiga kertas siasatan. Datuk Seri Najib Tun Razak tidak melakukan sebarang kesalahan berhubung kes SRC International dan dana 2.6 bilion. Pada ketika itu, Tan Sri Muhammad Apandi Ali berkata, ketiga-tiga kertas siasatan berhubung dua kes berkenaan akan dikembalikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM dengan arahan supaya ia ditutup. Sekali lagi, dengan arahan supaya ia ditutup. Berhubung kertas siasatan berkaitan dana yang dikatakan berjumlah 2.6 bilion ringgit Malaysia yang dimasukkan ke dalam akaun Perdana Menteri, katanya beliau berpuas hati dengan keterangan saksi serta dokumen yang dikemukakan oleh SPRM. Katanya, saya berpuas hati bahawa keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen sokongan yang dikemukakan oleh SPRM kepada saya menunjukkan bahawa dana yang dimasukkan ke dalam akaun Perdana Menteri yang berjumlah 681 juta US dollar atau kira-kira 2.08 bilion adalah merupakan sumbangan peribadi kepada PM daripada keluarga Diraja Arab Saudi dan telah diberikan kepada beliau tanpa sebarang balasan. Katanya, pihak SPRM di dalam siasatan telah menemui dan merakamkan percakapan saksi-saksi termasuk pemberi sumbangan dana tersebut yang mengesahkan sumbangan tersebut diberikan kepada PM secara peribadi. Katanya dalam satu sidang media khas di pejabatnya pada hari ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, setelah Pakatan Harapan menang dan dihidupkan semula, kes ini didapati pada 28 Julai 2020. Najib Razak bersalah dan dihukum penjara 12 tahun dan denda 210 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan seterusnya, selepas itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihargai sekalian, di Mahkamah Rayuan juga, ketiga-tiga hakim di Mahkamah Rayuan mengesahkan dan mendapati bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah dan memalukan negara. Segala wang bukanlah hasil daripada derma daripada Arab Saudi, tetapi semuanya adalah daripada wang dana kekayaan Malaysia 1MDB
dan wang itu pula tidak digunakan untuk kepentingan negara, tetapi digunakan untuk kepentingan peribadi dan memalukan negara secara total. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang timbul pula satu lagi isu terbaru tentang Jolo, iaitu kaitannya dengan Apandi Ali. Bagaimana Apandi Ali dikatakan menjadi wakil kepada Jolo untuk penyelesaian tersebut sebanyak 1.5 bilion ringgit Malaysia untuk penyelesaian kes tersebut dengan kerajaan Malaysia. Walaupun begitu, Apandi telah menafikan bahawa dia adalah wakil kepada Jolo. Tetapi beliau berkata beliau hanya mengatur pertemuan dengan kerajaan Malaysia. Persoalannya sekarang, dengan pengalaman sebelumnya yang telah kita lalui bersama dengan Apandi Ali, bolehkah lagi Apandi Ali dipercayai dengan kata-kata tersebut? Berikan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah apa sebenarnya yang berlaku ketika tahun 2016 sehingga Apandi Ali mendapati Najib Razak tidak bersalah? Dan secara kebetulan pula didapati semua orang yang terlibat dalam konspirasi komplot jenayah terhebat kewangan pernah tercipta di seluruh dunia ini, dia telah didapati bersalah di beberapa buah negara, malah dipenjarakan kerana adanya skandal keuangan yang tidak dapat dikaji dengan baik oleh Apandi Ali pada ketika itu. Soalan ini harus dijawab oleh Apandi Ali. Apakah sebenarnya yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu sehingga Apandi Ali berkata tiada kesalahan jenayah dilakukan Najib berhubung kes SRC 2.6 bilion, kata peguam negara tersebut. Benarkah beliau layak menjadi peguam negara apabila beliau mendapati tidak ada kesalahan? Tetapi sekarang kita, seperti yang kita ketahui, 4 orang hakim yang adil lagi bijaksana mendapati bahawa Najib Razak bersalah 120 juta peratus dan dipenjarakan selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Malah memalukan negara Malaysia dengan membuat negara Malaysia terkenal kerana rasuah ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.